Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, untuk merancangkan inovasi dan mewujudkan sebuah ekosistem digital yang berkesan, 4 jenis prasarana digital penting di bawah My Digital ini perlu dibina terlebih dahulu. Usaha pembinaan ini akan dilakukan menerusi pendekatan usaha kerajaan dan swasta, di mana sektor swasta berkongsi menyumbangkan dana modal dan kemahiran. Pertamanya, sejumlah 21 bilion ringgit akan dilabur sepanjang 5 tahun melalui projek jalinan digital negara, yakni Jendela, untuk memantapkan kesaling hubungan atau konektiviti sedia ada. Rangkaian gentian optik talian tetap ini akan meliputi hampir 100% kawasan berpenduduk secara berperingkat, daripada 7.5 juta premis di hujung tahun 2022 kepada 9 juta premis menjelang penghujung tahun 2025. Bersandarkan rangkaian gentian optik yang lebih luas ini, negara akan lebih bersedia untuk beralih ke teknologi rangkaian selular generasi kelima atau Fifth Generation Cellular Networking Technology, 5G, 5G dalam masa yang terdekat. Keduanya, sejumlah 1.6 bilion ringgit akan dilaporkan oleh beberapa syarikat telekomunikasi untuk memantapkan sambungan ke jaringan kabel dasar laut antarabangsa sehingga tahun 2023. Ini akan membuka ruang untuk pemindahan data antarabangsa yang lebih cepat dan stabil, dan sekaligus menurunkan kos internet kepada pengguna di Malaysia. Ketiga, sejumlah 15 bilion ringgit akan dilaburkan sepanjang 10 tahun untuk pelaksanaan 5G ke seluruh negara. Dan ini akan mewujudkan lebih kurang 105,000 peluang pekerjaan. Usaha ini akan dilaksanakan melalui sebuah entiti khusus ataupun special purpose vehicle di bawah kerajaan Malaysia. Entiti ini seterusnya akan diberikan spektrum yang bersesuaian untuk memiliki, melaksana dan menguruskan infrastruktur 5G ini. InsyaAllah, semua syarikat telekomunikasi berlesen akan mendapat akses infrastruktur yang sama rata dalam memasarkan penghematan 5G kepada pelanggan mereka. Perkongsian kos infrastruktur ini membolehkan syarikat telekomunikasi menjana pulangan lebih tinggi dan seterusnya dapat memberikan khidmat 5G yang lebih baik dan murah kepada pengguna. Dan keadaan ini akan melonjakkan penggunaan 5G dan meningkatkan keupayaan ekonomi dalam mencetuskan lebih banyak inovasi produk dan perkhidmatan. Maka menjelang hujung tahun ini, teknologi 5G akan mula dinikmati oleh rakyat secara berperingkat. Dan dengan ini, Malaysia akan menjadi salah satu negara pertama di rantau ini yang membina ekosistem 5G menggunakan internet dan perkhidmatan awan dalam masa sebenar ataupun real time untuk membolehkan maklumat dikongsi serta-merta. Bayangkanlah, teknologi 5G ini merupakan satu game changer kerana akan wujud lebih banyak perkhidmatan pintar yang membawa kesan langsung kepada kesejahteraan rakyat. Hal inilah kerana 5G bukan sahaja sekadar menjanjikan capaian internet yang lebih laju, tetapi lebih penting dari itu ialah ia memungkinkan pelbagai aplikasi penting berada dalam genggaman pengguna, termasuk aplikasi-aplikasi pemantauan kesihatan bagi pesakit-pesakit kronik,
bantuan kecemasan pintar dan aplikasi-aplikasi khas bagi warga emas yang tinggal bersendirian. Keempat, antara 12 bilion ringgit sehingga 15 bilion ringgit akan dilaburkan oleh syarikat Cloud Service Provider (CSP) atau penyedia perkhidmatan awan dalam tempoh 5 tahun yang akan datang. Di sini saya dengan sukacitanya ingin mengumumkan bahawa kerajaan setakat ini telah memberikan kebenaran bersyarat kepada 4 syarikat CSP iaitu Microsoft, Google, Amazon serta Telekom Malaysia untuk membina dan menguruskan pusat data berskala hyper ataupun hyperscale dalam perkhidmatan cloud services ini. Pusat data yang berskala hyper ini serta perkhidmatan awan hybrid ataupun hybrid cloud services juga akan diwujudkan untuk menambah ruang penyimpanan data, mengurangkan kos operasi dan meningkatkan kecekapan analisis. Di samping itu, kerajaan juga telah mencadangkan untuk melantik 3 syarikat ICT tempatan sebagai Managed Service Provider (MSP) bagi bekerjasama dengan CSP ini untuk menguruskan perkhidmatan CSP kepada agensi sektor awam seiring dengan hasrat untuk memperkasakan keupayaan syarikat tempatan. Syarikat tersebut adalah Infrasys Solution Sdn Bhd, Lestariang Sistem Sdn Bhd dan Cloud Connect Sdn Bhd. Sebagai langkah untuk memperkasakan perkhidmatan pengkomputeran awan sektor awam, kerajaan melalui strategi Cloud First telah menyasarkan migrasi 80% data awam ke sistem awan hybrid ini menjelang akhir 2020. Selain pengumpulan dan juga pengurusan data secara lebih berkesan dan lancar, strategi ini dapat mengurangkan kos kerajaan dalam pengurusan teknologi maklumat dalam jangka panjang. Perkhidmatan cloud juga akan membolehkan aplikasi big data, AI, IoT dan lain-lain digunakan untuk memantapkan perkhidmatan kerajaan.